penduduk Ranau terima manfaat bekalan lampu solar menerusi program Solar Barefoot 3.0. Fokus dari Sabah itu akan dikongsikan Muhammad Dia Sahlan. Ya, baik Sahih. 1,000 penduduk melibatkan 130 rumah dari beberapa kampung di daerah Ranau menerima manfaat bekalan lampu solar melalui program projek Solar Barefoot 3.0. Persatuan Usahawan dan Profesional Wanita Sabah SUEPA. Antara kampung terlibat ialah Kampung Paus, Tinanom, Panulangon, Awalao dan Kampung Kodok. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata sehingga kini projek Solar Barefoot hasil inisiatif SUEPA telah memberi manfaat kepada kira-kira 3,000 penduduk luar bandar melibatkan 330 rumah. Katanya pencapaian itu adalah yang membanggakan kerana berjaya membawa sistem solar untuk pencahayaan rumah di kawasan yang tidak mempunyai bekalan elektrik. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan projek Solar Barefoot 3.0 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri. Sementara itu, Presiden SUEPA Siti Bahaya Damsal berkata dalam projek Solar Barefoot 3.0 ini, SUEPA sekali lagi melahirkan Mama Solar dengan menghantar penduduk Kampung Paus, Ingai Suging untuk mempelajari cara-cara pemasangan dan penyelenggaraan unit solar selama 5 bulan di College Barefoot India. Yes, definitely. Yeah, we are positive because we meet the target. Berapa rumah kami target. We meet orang kampung pun macam tadi kamu interviewkan, mereka pun dapat manfaat dari segi anak-anak yang boleh belajar apa semualah ya. Perasaan saya sangat gembira lah karena saya sebagai ibu yang buta huruf telah terpilih menjadi solo mama. Banyak yang kami pelajari di sana, contohnya pemasangan solar dan membuat ini patung, dan kami juga belajar tentang cara membuat organik. Terima kasih bagi pihak SUEPA karena mereka bagi kami keutamaan dan pendapat untuk menolong kami orang kampung di sana karena selama ini belum lagi ada elektrik. Projek Solar Barefoot 3.0 merupakan projek terakhir SUEPA bagi projek solar dan seterusnya akan memfokuskan visi asal persatuan iaitu memperkasa usahawan dalam usaha mempertingkatkan ekonomi Sabah. Kerajaan komited membangunkan semua daerah di negeri ini termasuk di kawasan luar bandar. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri menggesa semua pegawai daerah yang dilantik memberi perkhidmatan terbaik dalam membantu kerajaan merealisasikan usaha itu. Samad berkata pegawai daerah berperanan penting dalam memastikan projek atau program kerajaan berjalan lancar selain merancang pembangunan daerah bersama wakil-wakil rakyat di kawasan masing-masing. Buat masa ini, daerah Nabawan dan juga daerah kecil Pegalongan ini adalah merupakan salah satu daerah yang menjadi tumpuan kerajaan untuk fokus berkenaan pembangunan luar bandar, dan kita harap dengan kepimpinan baru di kedua-dua daerah ini, yaitu daerah Nabawan dan juga daerah kecil Pegalongan, dengan komitmen, dengan semangat, dengan iltizam yang tinggi. Beliau ditemui pemberita dalam majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan majlis perpisahan pegawai daerah dan penolong pegawai daerah, pejabat daerah Nabawan dan pejabat daerah kecil Pagalungan di Keningau. Ketika ini, Peter Jiton merupakan pegawai daerah Nabawan yang baharu menggantikan Neldin Gimbang yang kini sebagai pegawai daerah Keningau, manakala Francis Stephen dilantik sebagai penolong pegawai daerah kecil Pegalungan. Sementara itu, Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin menyambut baik usaha kerajaan memfokuskan pembangunan di daerah Nabawan yang bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia susulan perpindahan ibu negara Republik itu ke Kalimantan. Katanya kerjasama sepenuhnya akan diberikan bagi memastikan segala perancangan kerajaan negeri dan persekutuan dapat dilaksanakan.
Inisiatif kerajaan membenarkan penggunaan mod paparan lesen kenderaan motor LKM Digital (ELKM) dan lesen memandu Malaysia LMM Digital (ELMM) dilihat sebagai langkah selari dengan perkembangan teknologi semasa. Inisiatif yang dilaksana secara berperingkat itu sekaligus membolehkan kerajaan menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat secara lebih berkesan. Kita boleh cek saman, kita boleh renew road tax, kita boleh renew lesen, dan ini satu peluang yang baiklah ya agar prosesnya menjadi senang. Ya, jadi dia memudahkanlah ya pemohon dan juga JPJ itu sendiri. Kita boleh tengok juga sama ada kalau hijau ni maknanya hidup lagi. Yang ni yang merah ni ini mati. Ini road tax dah mati. Dan ini adalah QR code di mana apabila kita berada di lapangan, checking oleh kita atau polis, alat SMAD kita panggil, SMED, Smart Management Enforcement Device, dia tembak sini, keluar semua detail tentang pemandu berkenaan. Mereka ditemui media dalam majlis penutupan program bantuan lesen memandu My Lesen peringkat Dun Tanjung Batu di Tawau. Program ini merupakan inisiatif kerajaan membantu golongan B40 untuk mendapatkan lesen motosikal dengan kos yang minimum. Selama ini memang saya tidak pernah ada lesen, jadi keselamatan pun tidak ada. Jadi paksa ambil lesen lah untuk memudahkan pengantaran anak dari berhentian pergi UMAS. Saya sangat berpuas hati sebab bila kita memandu dan belajar ni, diorang akan bagi pelajaran hingga kamu bawa ke jalan raya, yang perjalanan lalu lintas yang benar lah. Keselamatan begitu. Betul. Seramai 496 peserta menyertai program ini yang melibatkan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah dan Institut Memandu Tawau. Kerajaan perlu mempertimbangkan pembinaan sebuah jambatan konkret di Kampung Ansuan dan Baba Telupit yang menjadi penghubung utama ke pekan daerah berkenaan. Ketika ini, penduduk kampung terpaksa mendapatkan ihsan feri daripada syarikat ladang di kawasan itu untuk menyeberangi sungai ke pekan selain menggunakan jambatan gantung yang sering mengalami kerosakan akibat banjir. Menurut Adun Telupit, Johnny Bon Jekurum, permohonan untuk membina jambatan tersebut sebelum ini pernah dikemukakan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar namun tidak dapat dilaksanakan berikutan kekangan peruntukan selain faktor peralihan tampuk kepimpinan. Saya merayu kepada kerajaan, tolonglah supaya jambatan konkret ini dapat direalisasikan. Berpuluh tahun sudah kami minta untuk kawasan kita. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan bakul makanan di Kampung Ansuan dan Baba Telupit. Sementara itu, penduduk kampung berharap kerajaan memandang serius keperluan berkenaan. Mohonlah kerajaan negeri Sabah maupun kerajaan persekutuan dapat membina jambatan konkret ya untuk menghubungkan Kampung Baba dan Kampung Ansuan. Menjadi perhatian dan supaya pihak kerajaan mengambil tindakan jambatan ini wujud dan dilaksanakan. Lebih 200 penduduk Kampung Baba dan Ansuan terputus bekalan makanan selama seminggu. Ekoran jambatan gantung dihanyutkan arus deras dan feri tidak beroperasi susulan banjir yang melanda daerah berkenaan penghujung Januari lalu. Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus memberi sokongan penuh kepada para atlet PDRM demi pembangunan sukan dalam kalangan anggotanya. Ketua Polis Negara Tan Sri Akral Sani Abdullah Sani berkata, ini termasuk sukan bina badan yang melakar kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sekaligus mengharumkan nama PDRM. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan kejohanan Bina Badan Piala Ketua Polis Negara tahun 2023 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pengarah Pengurusan Bukit Aman, Dato' Sri Zaini Jas. Kejohanan ini menyaksikan polis kontingen Sabah muncul johan keseluruhan dengan 101 kutipan mata, naib johan pasukan PDRM Bukit Aman dengan 68 mata dan tempat ketiga kontingen Sarawak 48 mata. Sementara Kopral Zamrul Al-Adam Pulutan dari PDRM Bukit Aman dinobatkan juara individu.
Lance Corporal Amsyah Anaki Azhar mewakili kontingen Selangor pula Johan kategori Best Poser tertutup, manakala Muhammad Ashraf Hamzah dari Kota Kinabalu memenangi Best Poser terbuka. Turut dipertandingkan 3 kategori terbuka iaitu Open Man Fizik, bina badan 70 kg bawah dan kategori bina badan 70 kg atas. Kejohanan yang berlangsung selama 4 hari ini disertai 38 atlet sukan bina badan PDRM daripada 10 kontingen dari seluruh negara. Baik saudara, sekian dahulu berita dari Negeri di Bawah Bayu kali ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih. Sahih, teruskan. Baik, terima kasih dia.